Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana semua? Okey, dah sempat untuk bersama-sama dengan Ustaz untuk siri pertama tadi, iaitu hadis tingkatan 4. Okey, jadi untuk siri yang kedua ni kita fokus hadis tingkatan 5 pula. Jadi insya-Allah kita bersedia sepenuhnya untuk menjawab soalan bahagian hadis. Okey, kita terus sahaja kepada hadis tingkatan 5. Okey, jadi di skrin anak-anak nampak potongan petikan hadis. Jadi seperti mana hadis tingkatan 4 beginilah rupanya. Okey, bila hadis dibawakan dalam kertas soalan tanpa sebarang terjemahan. Okey, untuk hadis 1 tingkatan 5, anak-anak boleh mengenali ataupun mengenal pasti beberapa perkataan yang boleh membantu kita menjawab dengan baik. Okey, Ustaz tak pergi terlalu detail nak baca hadis terjemah satu-satu, tidak, cuma sedikit panduan untuk anak-anak menjawab ke tahap peperiksaan. Okey, baik. Beberapa perkataan yang perlu kita highlight iaitu yang pertama, kun fid dunya. Anak-anak tengok je, bila sebut dunia bermakna ingat hadis Nabi, pesanan Nabi. Okey, jadilah kita di dunia seperti gharibun, seorang perantau ataupun pengembara. Kemudian Ibnu Umar menyambung di sana, iza amsaita fala tantaziris sabah. Okey, kalau kamu berada di waktu petang, jangan ditunggu datangnya pagi. Okey, yang biasa dengan zikir maksurat, dia dah tak tertukar dah. Allahumma inni amsaitu min kafi ni'matin. Okey, seterusnya, kalaulah kamu berada pada waktu pagi, jangan ditunggu datangnya waktu petang untuk bertindak. Okey, kemudian perkataan lain yang kita perlu bulatkan ialah sihhatika limaradi. Okey, tengok datang perkataan sihat dulu, kemudian datangnya sakit. Ambil peluang, kata Nabi. Okey, waktu sihat kita sebelum datang waktu sakit. Kemudian ambil peluang waktu hidup kita sebelum datangnya kematian. Okey, jadi kalau semua kita kenal beberapa istilah dalam hadis ni, dia sangat-sangat membantu. Jadi Ustaz galakkan semua buat lorikan contohnya dalam kertas soalan. Dia akan membantu kita sedikit sebanyak, insya-Allah. Okey, seterusnya, apa yang biasanya ditanya dalam hadis ini? Tajuk ni biasanya bermula dengan soalan berkaitan maksud dunia ialah tempat persinggahan. Apa maksudnya? Okay. Jadi kita kena jelas. Kemudian 4 pesanan Rasul di dalam hadis. Adakah? Ada, banyak. Okey, kejap lagi kita boleh bawa keluar. Kemudian 2 akibat mengabaikan pesanan Rasulullah seperti mana yang terkandung dalam hadis. Seterusnya, maksud perantau. Okey, apa yang dimaksudkan perantau oleh Nabi dalam hadis ini? Okey, kemudian persamaan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan seorang perantau. Apa persamaannya sehingga Nabi bawa perumpamaan kita di sini, di dunia ini, hanyalah sebagai seorang perantau ataupun pengembara. Dan tentunya biasanya soalan ayat kefahaman ataupun hadis ini disulami dengan soalan berbentuk pengajaran. Ni kira soalan bonus untuk anak-anak. Biasanya 4 markah. Kadang-kadang ada juga yang 2 markah, dia minta 1. Tapi kebiasaannya 4 markah. Jadi rugilah bagi anak-anak yang tak dapat menjawab dengan baik. Okey, kemudian kelebihan menyegerakan urusan ataupun kebaikan menguruskan masa dengan baik. Okey, kita pergi lebih detail. Okey, besarkan dulu sikit. Okey, maksud pernyataan yang
disebut dunia ialah tempat persinggahan. Apa maknanya? Maknanya ialah sebagaimana singkat kita berhenti di R&R, di tempat-tempat persinggahan kita, begitu jugalah kehidupan dunia kita adalah sangat singkat dan bersifat sementara. Seterusnya, boleh juga dijawab kehidupan kita di dunia umpama seorang perantau yang singgah di sesuatu tempat mengambil bekalan bagi meneruskan perjalanan menuju ke akhirat. Jadi biar ada connection, biar ada kaitan antara perantau menuju ke akhirat dan kehidupan dunia kita. Seterusnya, dua bentuk nasihat yang boleh dijadikan amalan untuk hidup di dunia. Ni tolong pastikan jawapan kita berpandukan hadis. Jangan main tembak je. Dua bentuk nasihat boleh jadikan amalan, kita pun kata banyakkan bersedekah. Betul, tapi langsung tak disebut dalam hadis secara direct. Utamakan dulu yang disebut secara jelas. Contohnya, nasihatnya ialah kita mestilah mengumpul bekalan. Dah tahu dah hidupnya singkat, kita kumpul bekalan kita. Kemudian tidak menangguh-nangguh melakukan pekerjaan. Adakah tak disebut? Ada. Kan kalau kamu berada di waktu petang, jangan ditunggu pagi. Maknanya yang petang, siapkan petang. Yang pagi, siapkan pagi. Jangan ditunggu datangnya petang. Kemudian beramal semasa sihat. Boleh juga beramal semasa hidup. Itu antara nasihat-nasihat Nabi SAW. Kalau suruh bagi 4 pun boleh. Kedua, insya-Allah. Seterusnya, maksud perantau dalam hadis di atas ialah orang yang singgah di suatu tempat untuk mengambil bekalan bagi meneruskan perjalanan hidup yang masih jauh. Kalau ditanya dua pesanan Rasulullah yang lain, lebih kuranglah. Seterusnya, dua akibat mengabaikan pesanan Rasulullah SAW. Ini Ustaz galakkan, semua boleh gunakan kita punya payung jawapan. Apa dia? Tidak disayangi Allah. Untuk poin sayang, jiwa. Jiwa pastinya resah gelisah. Orang yang menangguh kerja takut kena marah cikgu, takut tak siap. Seterusnya, maruah. Saji maru. Maruah kita dipandang hina. Orang akan tengok kita seorang yang gagal menguruskan hidup. Tak pandai menguruskan masa, apatah lagi mendapati masa. Seterusnya, dua persamaan antara kehidupan manusia di dunia dengan kehidupan seorang perantau. Buat huraian, hubung kait. Contohnya, masa bermusafir dan tempoh tinggal di dunia adalah singkat. Seterusnya, kedua-duanya sama ada musafir atau hidup di dunia memerlukan bekalan dan juga tidak boleh lalai dan leka. Justru apakah dua amalan yang diperlukan oleh seorang Muslim untuk menghadapi hari akhirat? Dua amalan ni minta tolonglah. Ada kadang-kadang langsung tak berjawab, seolah-olah macam tak pernah buat amal dalam hidup. Ambil mana-mana sahaja. Yang wajibnya, yang sunatnya. Antaranya, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, melazimi ibadah sunat, menuntut ilmu yang bermanfaat, amal ibadah, solat, puasa, bersedekah, beramal soleh. Banyak amalan yang kita boleh lakukan untuk persediaan menghadapi akhirat. Seterusnya, tak kurang pentingnya untuk tajuk ni, selalu ditanya bagaimana teknik pengurusan masa yang efektif. Amboi, soalan dia kan, teknik satu dah, pengurusan masa satu hal, macam tajuk kaunseling. Kemudian efektif pula. Apa sebenarnya dia tanya ni? Yang dia tanya hanyalah bagaimana adik-adik mengurus masa, jadi antaranya merancang penggunaan masa, mengurus masa dengan bijak mengikut keutamaan
menentukan wawasan hidup, supaya bila hidup kita ada tujuan, kita ada arah. Okey. Kita ada time frame untuk dikejar. Seterusnya, menyediakan jadual waktu. Okey, supaya kehidupan kita teratur. Okey, begitu juga kalau ditanya 2 cara pengurusan masa untuk menjadi pelajar cemerlang. Ini semua pengganggu soalan. Kadang-kadang kita tinggal kat tepi sekejap. Fokus pada apa yang dia nak. Dia nak adalah cara pengurusan masa. Kemudian kaitkanlah sikit dengan pelajar. Mengulang kaji, ada peruntukan masa untuk ibadah. Okey, mengelakkan perbuatan buang masa seperti melepak, dan menyediakan senarai semak. Kan ni jarang kadang-kadang kita amalkan. Kita kena ada. Kalau ustaz kadang-kadang ustaz suka dalam phone, kadang-kadang dalam kita punya app Google tu, Google Keep, kan, tulis Alpha to do. 1 nak buat apa, 2 nak buat apa, 3 nak buat apa. Sebab kadang-kadang kita lupa. Jadi bila kita ada catatan, senarai semak, kita boleh mengingatkan diri kita tentang pengurusan masa. Ada lagi seterusnya, 2 kelebihan menyegerakan urusan. Ni pun boleh, bila ada kelebihan, kita boleh gunakan payung jawapan. Saji maru itulah. Disayangi Allah, jiwa kita tenang kerana hidup kita teratur. Kemudian maruah kita terpelihara, dipandang tinggi. Bolehlah tambah yang lain, meningkatkan produktiviti, dipercayai masyarakat, kerja berkualiti. Kemudian 2 amalan yang dilakukan semasa sihat. Ni sekali lagi, kan, kalaulah blank, Masya Allah, tak ingat amalan apa yang kita buat, pergi je pada rukun Islam, kan. Rukun Islam yang kita buat tu apa dia? Ada kat sana solat, ada kat sana puasa, ada kat sana zakat, ada kat sana haji. Itu semua adalah amalan yang boleh dilakukan semasa kita sihat. Seterusnya, 2 akibat menangguhkan suatu urusan. Sekali lagi soalan yang macam ni, boleh kita gunakan payung jawapan. Cuma ingat ke tidak, tu je lah. Kan risau masuk dalam periksa blank, tak tahu apa dah, entah payung ke mana, tak tahu hujan. Na'udzubillah. Kita selawat banyak-banyak, Allahumma salli ala Muhammad. Seterusnya, takwa. Takwa yang Nabi pesan. Apakah maksud takwa? Takwa ialah melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya dengan taat. Seterusnya, 2 cara memperoleh ketakwaan pada Allah SWT. Apa sahaja ibadah yang kita lakukan sebenarnya mendekatkan kita dengan Allah dan memperolehi takwa. Kalau di sini dia kata solat sunat ataupun ibadah sunat. Sentiasa ikhlas pada Allah dalam semua ibadah, tindakan, kerja kita. Ikhlas sesama manusia. Dan istiqamah melakukan sesuatu yang disuruh. Seterusnya, sebagai seorang pelajar, cara saya membagikan masa untuk belajar dan melakukan aktiviti harian, membuat jadual waktu yang seimbang, menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru terlebih dahulu, berbanding dengan aktiviti harian yang lain, terutamanya hobi kita. Kemudian 2 pengajaran yang boleh diteladani daripada hadis. Jadi anak-anak boleh pilihlah mana-mana. Tengok balik soalan-soalan yang sebelah atas tu, cerita tentang apa sebenarnya. Kalau cerita tentang pengurusan masa, tanya tentang teknik merancang masa apa semua, kita hendaklah menghargai masa. Kerana semua nikmat yang Allah berikan pada kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ataupun kita hendaklah mengisi masa dengan sesuatu yang berfaedah supaya hidup kita bahagia dunia akhirat. Boleh juga masukkan unsur menyegerakan urusan, dan sebagainya lah. Seterusnya, kalau soalannya berbunyi cara mendapatkan ibadah berkualiti, maknanya kita melaksanakan ibadah wajib dengan sempurna mengikut kaifiat ataupun cara yang diajarkan oleh Nabi.
melazimi ibadah sunat untuk menampung kekurangan ibadah wajib. Kemudian sentiasa membaca Quran tak cukup, memahami maksudnya. Kalau boleh tambah lagi mengamalkan ajarannya. Kan? Amal. Barulah kita panggil berkualiti. Kemudian sentiasa bersedekah harta, tenaga dan masa dengan ikhlas. Kalau boleh lengkap atau punya jawapan. Okey, seterusnya. Cadangan saya menggalakkan umat Islam tidak mensia-siakan waktu yang ada. Macam-macamlah kita boleh bagi pandangan. Okey. Kalau ingat dalam kita punya payung jawapan tu ada di sana, makalah nasi lauk ayam. Kan membudayakan amalan nasihat menasihati, terutamanya melihat rakan-rakan yang melakukan kerja-kerja yang tidak berfaedah. Okey, kemudian mungkin boleh mengajak nasi lauk ayam kan, ajak rakan-rakan mengisi masa dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, okey, dan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Okey, yang lain ni sama lebih kurang dia mengulangi sahaja soalan ni, okey. Jadi kalau kita boleh menguasai isi penting, bagi sesuatu hadis, terutamanya kalau macam hadis pertama dalam tingkatan 5 ni, kita kena faham betul-betul konsep hidup kita adalah perantau yang sentiasa mencari bekalan. Blank balik pada kehidupan kita kan, kita memang hidup. Kita bukan buat-buat ni persoalan ni. Apa yang hadis Nabi sebut tu memang mengena atas diri kita. Kita memang perantau. Apa yang kita buat untuk mempersiapkan diri ke akhirat? Nah, itulah jawapan dia. Okey. Kita pindah pada hadis yang kedua sekejap. Kita pindah pada hadis yang kedua. Okey. Ustaz cari kejap. VFX footage. VFX footage. VFX footage. Okey, kita pergi pada hadis yang kedua. Bunyinya, tajuk dia orang beriman kekasih Allah. Ada je connection, hubung kait dengan hadis yang pertama tadi. Kalau betul-betul masuk meresap dalam jiwa kita, tak ada masalah. Memang dah sebati kehidupan kita adalah jawapan kepada semua persoalan yang disoal. Okey, baik. Orang beriman kasih Allah, semua mungkin masih belum lupa kan, baru belajar je. Hadis yang kedua ni kita belajar clear sikit. Okey, mungkin semester yang kedua ataupun mungkin sebahagiannya dalam kelas online. Okey, man adali waliyan. Okey, tentang bagaimana Allah mengisytiharkan perang. Okey, sesiapa yang menentang walinya. Persoalan di sini ialah kekasih Allah ni. Orang beriman adalah wali, dan wali itu adalah kekasih Allah SWT. Siapa yang lawan, faqad azantuhu bil harbi. Allah isytiharkan perang. Okey. Kemudian Nabi perincikan sikit tentang siapa kan yang dikatakan wali Allah ini. Okey, dia adalah orang yang sentiasa takarrub ni, mendekatkan diri. Takarrub ni sebenarnya ada bahasa Melayu anak-anak. Okey, cuba ingat takarrub dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah dengan amalan sunat ke, dengan tahajud ke, dengan doa ke. Okey, cuma di sini dia kata apa? Orang yang sentiasa berusaha mendekati Allah dengan iftaratu, dengan apa yang telah aku fardukan. Okey, maknanya dekat sini ialah amalan fardu. Ni tolong cam, minta tolong. Okey, dan juga mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan an-nawafil, dengan ibadah nawafil. Ni kadang-kadang bila tanya dalam periksa, nyatakan contoh ibadah nawafil, tak boleh jawab apa ke sudah. Padahal kalau dia tanya nyatakan contoh ibadah sunat, maka 10 nak boleh bagi 10. Okey,
Jadi itu istilah-istilah yang kita kena jagalah. Okey, seterusnya perkataan wa in sa'alani. Okey, wa in sa'alani, kalau orang yang dah penuhi fardu, orang yang dah penuhi ibadah sunat, okey, sentiasa menghidupkan ibadah sunat dalam kehidupannya, kata Allah wa in sa'alani. Okey, wa in sa'alani la u'tiyannahu, kalau lah mu mari minta dengan aku buat apa? Aku berilah. Okey, berjuruh gitu mu. Okey, wala inista'adzani, kalau dia minta berlindung dengan aku. Okey, kalau jenis wali kekasih aku ni minta berlindung dengan aku daripada penyakit ke, daripada musibah ke, daripada berapa yang dia tak suka, la u'izannahu, aku akan lindungi dia. Itu kasihnya Allah pada wali-walinya. Okey, kita tengok soalan apa yang biasa keluar dalam tajuk ni. Okey, yang pertama, maksud wali. Maksud wali Allah dan dua contoh wali Allah dalam kalangan salafus salih. Contoh dan maksud wali Allah. Jadi kita tengok. Seterusnya yang Allah isytiharkan, faqad azantuhu lil harbi tu. Apa bentuk ancaman dia? Okey. Jadi dua bentuk ancaman Allah terhadap orang yang memusuhi walinya, kita kena jelas. Okey. Seterusnya 4 contoh amalan sunat. Dalam periksa kadang-kadang tak sebut pun ni. Dia sebut amalan nawafil. Kadang-kadang tak tulis nawafil macam ni pun. Dia eja dekat sini ni, dia eja dalam kurungan macam tu, dia eja amalan nawafil. Kayak macam perkataan khazainullah. Kadang-kadang tak disebut tentang apakah maksud perbendaharaan Allah ataupun khazanah Allah, tapi disebut dalam bracket khazainullah. Jadi kita kena pastikan kita menguasai istilah-istilah penting dalam setiap ayat ataupun hadis. Okey, kita tengok kejap lagi. Seterusnya, 2 kelebihan mengamalkan amalan nawafil. Okey, dalam kehidupan seorang pelajar. Seterusnya, apakah maksud nawafil? Beserta dengan 2 contoh. Ni kalau nawafil pun tak faham, mungkin dah hilang 2 markah ataupun 1 markah kat situ, kemudian 2 contoh hilang pula. Okey, 2 markah di sini. Okey, rugi-rugi. Seterusnya soalan 2 jenis amalan yang sangat dituntut sebagaimana saranan hadis. Dua jenis amalan. Jenis amalan, bukan contoh amalan, jenis amalan. Okey, beserta contoh. Dia nak 2 situ. Kemudian tentunya soalan pengajaran. Okey, kita pindah kepada hadis yang kedua. Okey, secara lebih terperinci. Okey, semua tengok ya. Maksud wali Allah. Saya harap nampaklah di skrin. Masing-masing mungkin boleh betulkan, landscapekan sebagaimana pesanan Ustaz tadi. Okey, maksud wali Allah ialah manusia biasa. Kita ada peluang, okey, yang beriman, yang bertakwa, yang beristiqamah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya secara zahir dan batin. Okey, tolong ingat, dia manusia biasa, beriman, bertakwa, beristiqamah. Okey, buat apa semua tu? Beristiqamah, okey, melaksanakan perintah Allah, okey, buat yang fardu, kemudian buat yang nawafil dan meninggalkan larangannya. Okey, seterusnya namakan 2 wali Allah dalam kalangan ataupun dari golongan salafus soleh. Okey, ambil mana-mana 2. Tulis 3-3 pun tak apa kalau ingat. Uwais Al-Qarni. Ni lagu pun ada dah tajuk Uwais Al-Qarni. Orang cerita balik bagaimana pengorbanan dia. Okey, jaga ibu, kasih sayang seorang anak. Okey. Kemudian Hasan Al-Basri. Okey, seorang ulama yang terbilang. Begitu juga Rabi'atul Adawiyah. Okey, pencinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi
cuba ingat. Benda-benda yang fakta macam ni kena ingat sikit lah. Kemudian bentuk ancaman. Ni fix juga. Jawapan dia hanya terima Allah memerangi orang yang musuhi para walinya. Kemudian Allah akan menurunkan bala ataupun bencana kepada orang yang memusuhi walinya. Ingat dua tu. Seterusnya jenis amalan yang dimaksudkan dalam hadis. Jenis amalan itu ialah amalan fardu. Contohnya solat fardu 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, jenis yang kedua ialah amalan sunat ataupun nawafil. Contohnya bersedekah. Kemudian dua kelebihan orang yang sentiasa melakukan amalan tersebut. Sebut je kelebihan, ingat saji maru. Jawapan payung kita. Seterusnya ialah an-nawafil, amalan-amalan sunat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud an-nawafil? Amalan-amalan sunat, satu markah. Kemudian yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dua markah. Seterusnya dua kelebihan mengamalkan amalan nawafil dalam hidup. Disayangi Allah, jiwa tenang, maruah terpelihara, dipandang mulia, apa semua tu pun dalam kita punya payung jawapan. Kan senang tu kalau kita dah hafal. Contoh amalan fardu. Ni awak sebut tadi. Sebenarnya dalam rukun Islam kita sahaja. Contoh amalan sunat yang kita buat hari-hari lah. Fail lah kita kalau kita tak boleh jawab soalan macam ni ya. Solat sunat, puasa sunat, baca Quran, sentiasa berdoa, qiyamul lail, berzikir, bersedekah, banyak lagi lah. Seterusnya dua ciri orang yang diperkenankan doa. Dua ciri orang yang diperkenankan doa. Sebab dalam hadis tadi ada disebut wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau minta apa dengan aku bagi. Maknanya ada konsep doa yang Allah SWT ataupun Nabi pesan dalam hadis itu. Jadi dua ciri orang yang diperkenankan doa, orang yang punya ilmu yang luas. Terutamanya dia tahu apa yang dia minta. Ni doa tak ada ilmu, baca doa pun tak faham. Mujur tak minta ya Allah, pos skala. Moga skala pun tak faham, ni pun tak faham juga. Kemudian mengamalkan sifat maha mudah, orang juguh. So kau tu kita sama manusia apa kadang-kadang kita panggil lemah, minta gapo kita jadi nak bagi. Orang juguh payah buat kira. Jadi kita jatuh hati. Tertarik. Apatah lagi orang yang kita lihat soleh dan juga merupakan wali Allah. Kemudian orang yang tidak meninggalkan solat fardu, orang yang melakukan amalan sunat dengan ikhlas dan istiqamah. Sebaliknya orang yang tak diperkenankan doa, sebalik pada hak ni lah. Yang sifatnya sifat mazmumah, melakukan maksiat, merendahkan aurat. Tujuan Allah memberi ancaman, memerangi orang yang musuhi walinya, untuk menjaga maruah agama Islam, untuk memelihara kemuliaan orang yang saleh. Tebinglah lawan kekasih aku, wali aku. Aku perang. Supaya orang yang Allah kasih itu kemuliaannya terjaga. Seterusnya pengajaran hadis. Anak-anak bolehlah selit mana-mana melakukan ibadah fardu dengan penuh ketaatan supaya bahagia dunia akhirat. Kita hendaklah sentiasa melazimi ibadah sunat supaya semakin dekat dengan Allah dan dikasihinya, ataupun didekatkan dengan syurga, diberikan keampunan. Boleh ambil mana-mana. Yang penting ada kaitan dengan hadis. Kadang-kadang ada soalan yang berbentuk tricky. Dua amalan sunat yang dapat menghubungkan silaturahim sesama manusia. Kalau kita pergi jawab solat saja, mungkin tak betul. Tak tepat lah. Bukan tak betul, tak tepat. Dia kena lebih kepada amalan sunat yang directly menghubungkan sesama manusia. Contohnya menjaga silaturahim, sentiasa bersedekah. Sebab bersedekah ni ada kontak dengan orang. Orang yang menerima pemberian kita tu akan sentiasa
berbaik sangka dengan kita, sentiasa berkasih dengan kita, dengan silaturahim. Okey, kemudian nasihat menasihati satu sama lain, ziarah menziarahi, dan berbudi bahasa dalam bermuamalat. Rasanya sampai situ je. Okey, baik. Jadi masa yang ringkas, tepat dan padat ni kita cuba ambil manfaat, okey, supaya masa-masa kritikal menjelang, okey, sepak mula kertas pendidikan Islam ni kita manfaatkan sungguh-sungguh. Jadi Ustaz rasa tak rugilah kalau kita fokus pada tajuk-tajuk tudingan, tajuk-tajuk yang penting, okey, yang dibekalkan pada kita menuju ke hari-hari peperiksaan. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Okey, mudah-mudahan kalau ada rezeki jumpa di siri yang lain. Okey, selamat menjawab. Okey, mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan bimbingan. Okey, dan banyakkanlah istighfar dan selawat sekiranya kita berdepan dengan saat-saat yang sukar, lupa dan sebagainya. Jadi all the best, bitaufik wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.